اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan oleh Allah sekali lagi pada malam ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada malam ini. Cuma yang ni kelabu asap sedikit. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang dijanjikan kepada tuan-tuan dan puan, malam ni saya akan tunjukkan kaedah bagaimana rawatan yang saya buat untuk merawat orang terkena badi. Tuan-tuan, ini paling mudah lah. Ni kita tunggu kawan-kawan masuk sikit, bagi ramai sikit lagi, dan 2-3 orang lagi insya-Allah. Nanti saya akan tunjukkan bahan-bahan semua dah ada di sini. Tak banyak bahannya tuan-tuan. Ini yang biasa saya selalu buat lah, yang saya selalu buat berkaitan dengan badi. Namun ada pelbagai kaedah yang kita boleh rawat dengan kaedah cara badi tuan-tuan. Bila mana seseorang tu terkena penyakit badi. Badi semalam saya dah terangkan dengan jelas berkaitan sama ada badi itu berpunca daripada haiwan, berpunca daripada manusia, ataupun yang lain-lainnya, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat yang beri salam pada malam ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala. Sekali lagi kita dapat bersua pada malam ini, dan insya-Allah pada malam ini saya akan tunjuk live kepada tuan-tuan dan puan. Sebelum ni saya tunjuk di dalam Tanyalah Ustaz, tuan-tuan, dalam program Tanyalah Ustaz untuk rawat badi. Sebab itu berkaitan dengan kebetulan saya jemputan untuk pengurusan jenazah. Di akhir itu saya tunjukkan kaedah rawatan badi. Tuan-tuan boleh Google lah. Saya rasa mungkin masih ada dalam YouTube berkenaan dengan rawatan badi mayat, tuan-tuan. Rawatan badi mayat. Dia banyak kaedah. Ini salah satu yang biasa saya buatlah, tuan-tuan, berkaitan dengan badi mayat. Jadi seperti mana yang saya maklumkan semalam, mayat tu dia tidak ada badi sebenarnya, tuan. Yang sebetulnya mayat tak ada badi pun, tetapi kita ni yang lemah. Kita yang lemah semangat pada waktu itu mungkin, ataupun kita dalam keadaan terkejut. Kita tengok jenazah tadi tak sangka di keadaan demikian. Yang kita sangkakan begini, tetapi bila tengok rupanya begini. Jadi berlainan apa yang kita, mindset kita, apa yang kita setkan dalam minda kita tu berlainan, tuan-tuan. Sebab tu bila kita tengok jenazah tu tadi, kita rasa macam terkejut. Kita rasa terkejut, kita rasa macam lemah semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-tuan, itu antara punca orang boleh terkena badi mayat. Jadi pada malam ni itulah yang akan kita nak bincangkan, itulah yang akan kita nak sembangkan, itulah yang akan kita buat. Tuan-tuan boleh buat. Yang ni kaedah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar elok-elok kaedah ni. Ini kaedah ni saya ijazahkan pada tuan-tuan dan puan. Kaedah ni. Dari segi bacaan, tuan-tuan tolong tasmek bacaannya. Cuma dari segi kaedah, saya ijazahkan pada tuan-tuan secara umum lah. Secara umum. Tuan-tuan boleh buat kaedah ni melalui siapa-siapa yang tengok secara live, ataupun siapa-siapa saja yang tengok setelah ulangan. Habis live ni pun kan ada ulangan. Okey, yang tengok waktu itu pun saya ijazahkan kaedah ini, tuan-tuan. Ini kaedah yang biasa saya selalu buat berkaitan dengan badi. Badi ni mudah, tuan-tuan. Badi ni mudah kalau kita tengok tanda-tanda dia dulu. Saya dah cerita dah semalam, serba sedikit berkenaan dengan tanda-tandanya. Jadi pada malam ni saya cuba ingatkan untuk diri saya dan kita semua bahawa tanda-tanda badi ni, tuan-tuan, antara dia yang mana dia susah nak tidur malam, dan bila dia nak pejam mata dia nampak muka orang mati.
Ini bukan susah tidur malam saja. Sebab dia tak boleh tidur tadi, bila pejam mata, dia nampak muka orang mati. Dia nampak muka orang telah meninggal dunia. Nak-nak kebetulan baru dalam sehari dua saja meninggal, dia pergi ziarah. Dan muka orang tu lah selalu mengganggu. Bila nak pejam mata je nampak muka orang tu. Pejam mata je nampak muka jenazah tersebut. Muka arwah tersebut, tuan-tuan. Menyebabkan kita terganggu tidurnya. Menyebabkan kita tak boleh nak tidur, tuan-tuan. Jadi jalan yang terbaik ada beberapa kaedah. Dan begitu juga apa lagi tanda orang terkena badi. Yang ini yang ketara lah, tuan-tuan. Yang ketara berkaitan badi. Di dalam perut, kawasan perut, tuan-tuan, dia bukan satu badan, tetapi di kawasan perut saja. Bagi orang yang ada masalah badi, dan dalam perut dia rasa ada benda bergerak ataupun benda bergegar. Bergerak ataupun bergegar di dalam perut, bahagian perut saja, tuan-tuan. Dan seterusnya, bagi orang yang ada masalah berkaitan badi juga, tuan-tuan, kebiasaan dia mengantuk waktu matahari naik. Kita biasa, tuan-tuan, ngantuk, tapi kita dilawan, tak ada masalah sangat. Tapi bagi orang berkaitan badi, tuan-tuan, dia akan rasa macam Allah, mesti nak tidur. Mesti nak tidur, tuan-tuan. Lepas bangun pagi saja, tuan-tuan, waktu matahari naik pukul 8, pukul 7 lebih tu hari naik, tuan-tuan. Waktu tu lah dia mengantuk sangat-sangat, tuan-tuan. Dia mesti tidur, tuan-tuan. Dia mesti tidur. Sama juga orang yang ada masalah badi ni, dia akan kerap tidur selepas asar, tuan-tuan. Kerap tidur selepas asar. Kerap tidur selepas solat asar, tuan-tuan. Lepas solat asar, dia pun tak ada kerja lain, cari bantal, dia pun tidur. Kalau tak ada bantal pun, apa yang ada, tuan-tuan, dia tidur dengan lena, tuan-tuan. Ini kalau orang yang ada masalah badi, tuan-tuan. Ini antara benda mudah. Benda mudah kita nak tengok. Penyakit badi ni kebiasaannya kalau tidak dirawat, dia akan bawa kepada kemurungan. Biasanya kalau dah lama sedikit, dia nampak murung lah, tuan-tuan. Dia nampak murung. Dia tak mau bercakap dengan orang, tak mau bersembang dengan orang, tak mau berjumpa dengan orang. Dia tak suka. Dia tak suka, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia ada penyakit ni tadi, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kaedah rawatan nanti saya akan bagi tahu pada malam ni. Saya akan tunjukkan pada tuan-tuan dan saya ijazahkan kaedah dia. Dari segi bacaan, tuan-tuan, tolong tasmik dulu bacaan. Okey. Dari segi bacaan yang boleh kita baca untuk kita merawat badi, merawat kaedah badi, tuan-tuan, ada beberapa bacaan yang kita boleh baca. Antaranya, tuan-tuan, Fatihah, ayat kursi, selawat. Fatihah, ayatul kursi, selawat. 3 benda ni, tuan-tuan, yang wajib. Fatihah, ayatul kursi, selawat. Kemudian tuan-tuan boleh tambah dengan apa-apa ayat. Sama ada kalau tuan-tuan tahu 6 ayat syifa, boleh baca, boleh tambah. Kalau tuan-tuan tahu ayat-ayat yang lain, 3 kul contohnya, nak tambahkan 3 kul, boleh tambah. Yang penting Fatihah, ayatul kursi, selawat. Fatihah sekali, ayatul kursi sekali, selawat 7 kali, tuan-tuan. Fatihah sekali, ayatul kursi sekali, Fatihah 7 kali. Ini dia bacaan. Tetapi sebelum kita nak baca, tuan, kena sediakan bahan-bahan dia dulu. Dah ada bahan-bahannya, baru kita buat bacaan. Dan setelah siap, baru kita buat kepada orang sakit, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat dengan kaedah ni bila-bila masa. Bila-bila masa, tuan-tuan. Cuma kaedah ni tidak boleh dibuat berulang kali. Jangan dibuat berulang kali sampai sehari, seminggu, 2-3 kali, tak boleh. Cukup sekali, tuan-tuan. Cukup sekali saja. Kalau tak jadi, mungkin dia penyakit lain. Mungkin dia penyakit lain, tuan-tuan. Bukan badi. Kita sangkakan badi, tetapi dia bukan badi. Ataupun dia bukan meroyan. Meroyan pun kaedah yang sama, tuan-tuan. Orang kena sakit meroyan, guna kaedah yang sama. Cuma kalau di luar sana, tuan-tuan, mungkin pelbagai kaedah. Mungkin berbelas, mungkin berpuluh kaedah. Ya, dan ini salah satu yang saya buat. Dan kaedah ni saya dapat daripada orang tua-tua dulu, tuan-tuan. Orang tua-tua dulu yang bagi kaedah petua. Ini petua saja, tuan-tuan. Tidak ada kena-mengena, tuan-tuan. Tidak ada kena-mengena dengan benda-benda yang berkaitan. Dia petua saja, petua. Sebab tu bila petua, tuan-tuan, saya suka guna petua-petua orang tua-tua dulu. Bila mana nak buat rawatan, ada petua-petua dia. Contoh, tuan-tuan, contoh. Orang tua-tua dulu bila kena denah di Yaman, mereka guna kapur. Mereka guna kapur. Cuma orang tua-tua dulu dia lukis orang-orang, tuan-tuan. Dia lukis orang-orang, orang lidi. Dia lukis orang lidi, tuan-tuan. Dia conteng dengan kapur. Kemudian dia pangkah lah, dia titik-titik lah, tuan-tuan. Dia pangkah, tuan-tuan. Saya masih lagi, kadang-kadang saya guna juga kapur, tuan-tuan. Kapur, tuan-tuan.
Saya guna kapur, tetapi saya tak lukis lah orang-orang dia tuan-tuan. Saya akan titik dia tuan-tuan. Untuk orang ada masalah denah tuan-tuan. Dan ada keberkesanan dia tuan-tuan. Dia sebenarnya dari segi penggunaan bahan dia, dari segi penggunaan dia punya kapur tu sendiri tuan-tuan. Jadi itu adalah petua. Cuma orang tua dulu mungkin dia ada jampi, mungkin ada bacaan-bacaan tertentu. Saya tak pernah buat lah pula bacaan-bacaan tuan-tuan. Dan saya pun tak tahu bacaan apa yang mereka buat tuan-tuan. Kita tak tahu bacaan apa yang mereka buat. Cuma yang saya baca sama juga tuan-tuan. Fatihah, Ayatul Kursi, selawat tuan-tuan. Yang denah nanti kita cerita lain. Denah nanti kita kemudian kita cerita. Cuma malam ni waktu siaran yang ada ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan kaedah nak buat rawatan badi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak share sekarang ni, share dulu sebelum saya mula. Share ke, tag kawan-kawan ke, share dengan kawan-kawan atau tag dengan kawan-kawan. Sebab sebelum saya mula, nanti dah mula nanti ketinggalan. Ketinggalan, tak boleh nak tengok. Boleh lah, lepas-lepas ni boleh tengok semula tuan-tuan. Tapi ini secara live lah tuan-tuan. Secara live, eksklusif lah. Eksklusif untuk tuan-tuan dan puan yang bersama dengan saya pada malam ini. Jadi kaedah dia tuan-tuan, kaedah untuk rawatan badi, sedia belum tuan-tuan? Boleh tengok balik. Nanti tuan-tuan boleh rujuk balik dengan video ni tuan-tuan. Cuma saya nak setting, saya tak pandai lah nak setting macam orang setting kat atas semua tuan-tuan. Sebab saya tak sempat sebenarnya, tak sempat nak setting awal-awal. Kalau saya sempat setting awal-awal, mungkin saya akan setting untuk kamera just fokus kepada itu saja. Tapi yang ni saya tunjukkan tuan-tuan secara berdepan lah tuan-tuan. Berdepan. Okey. Saya alihkan dulu. Kamera ni mari sini. Tuan-tuan, sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Boleh nampak tuan lah? Boleh nampak dah tu rasanya. Tak berapa jelas sangat lah tuan-tuan. Tidaklah clear sangat. Tapi rasanya boleh lah kot. Sekejap saya pusingkan ni dulu. Di sini ada mikrofon. Okey, bagi terang sedikit. Okey tuan-tuan. Okey, untuk rawatan badi pada malam ini, saya nak tunjukkan pada tuan-tuan secara langsung eksklusif untuk tuan-tuan dan perempuan yang bersama dengan saya. Dan insya-Allah ini rawatan ni tuan-tuan boleh buat. Boleh buat sendiri di rumah. Tetapi jangan suka-suka hati buat tuan-tuan. Ini bagi masalah yang badi, seperti mana yang saya dah maklumkan kepada tuan-tuan dan perempuan yang berkaitan dengan tanda-tanda dia. Mesti tengok tanda-tanda dia dulu. Dah ada tanda-tanda dia tuan-tuan, barulah buat, baru boleh buat kaedah badi tuan-tuan. Dia bukan suka-suka buat, tak boleh tuan-tuan. Ada tanda-tanda tu baru kita buat. Sama ada dia badi ke, dia bentan ke, ataupun moyan. Badi, bentan pun sama juga tuan-tuan. Kaedah badi, kaedah bentan, benda yang sama tuan-tuan. Badi, bentan, moyan. Bentan dengan moyan ni lebih kurang. Bentan ni tuan-tuan, orang yang mungkin terlanggar dia punya pantang larang tuan-tuan. Sewaktu dia dalam hari, sewaktu dia dalam tempoh berpantang, mungkin ada pantang larang yang dia langgar, menyebabkan dia jadi bentan. Bentan ni kadang-kadang dia muntah, kadang-kadang dia jadi tak tentu arah. Sama lebih kurang dengan badi juga. Dia punya simptom dia tuan-tuan, simptom dia. Okey. Saya ada 3 bahan utama di sini tuan-tuan. 3 bahan utama di sini. Yang pertama sekali bawang putih. Ni. Ini antara bahan utama. Ada bawang putih. Okey, bawang putih ni sebanyak 5 ulas. Tapi kalau tuan-tuan nak buat rawatan, tuan-tuan jangan cakap 5 ulas. Bawa lah sekilo. So pesakit bawa sekilo. Nanti kalau dia bawa sekilo, nanti adalah bahagian kita simpan di dapur. Okey tuan-tuan. 5 ulas tuan-tuan. So dia bawa selabu sudah tuan-tuan. So dia bawa selabu cukup. Tak perlu nak bawa banyak-banyak. Okey. 5 ulas tuan-tuan. 5 ulas bawang putih. Besar ke kecil ke terpulang lah. Kalau saya akan cari sedang-sedang lah. Yang tidak terlampau besar sangat dan tidak terlampau kecil sangat. Sebab kalau kecil nanti susah kita nak gosok. Dan kalau besar sangat membazir tuan-tuan. Okey, ni bawang putih. Yang pertama sekali bawang putih. Yang kedua, saya ada lesung di sini. Set lesung. Anak lesung dan juga ibu dia.
anak dan ibu. Sekali lah set lesung ni tuan. Pastikan tuan nak guna lesung ni tadi dah dibasuhkan elok-elok. Saya kebetulan hari ni saya tak menumbuk cabai. Hari ni saya tidak menumbuk sambal. Jadi lesung ni tidak ada masalah lah tuan untuk kita guna. Saya guna lesung yang sama tuan untuk buat rawatan badi di rumah pun tuan. Bila orang datang ke rumah, saya guna benda yang sama, lesung yang sama tuan. Lesung ni lah saya menumbuk cili, lesung ni juga lah saya bagi orang minum. Tetapi saya akan pastikanlah kalau hari tu saya buat rawatan badi, sebelah paginya saya dah tak gunalah. Saya dah tak guna lesung ni, saya basuh elok-elok, saya keringkan. Ataupun dah terguna juga, saya akan cucikan elok-elok supaya tak rasalah kesan-kesan lada, kesan-kesan cili nanti. Kalau tidak tuan-tuan nak merahang lah nanti tuan-tuan. Okey. Ini dua bahan ni. Yang ketiga air. Air tuan-tuan, lebih kurang dalam sikit air tuan-tuan. Ni saya letak sikit setengah gelas. Tak sampai setengah gelas tuan-tuan, suku je kot, suku gelas. Okey, kalau gelas tu besar, kalau gelas kecil ambil separuh ataupun setengah gelas air. Air kosong tuan-tuan, air kosong. Okey, yang pertama sekali sebelum kita nak buat apa-apa, pastikan kita dah jampi benda-benda ni tadi dengan jampi kontot yang saya bagi tahu tadi tuan-tuan. Fatihah, Ayatul Kursi, selawat. Tuan-tuan, Fatihah, Ayatul Kursi, selawat. Tuan-tuan baca yang tu tuan-tuan. Baca yang saya istilah bagi jampi kontot tuan-tuan sebab 3 ayat je. 3 ayat tuan-tuan, 3 ayat yang tuan-tuan dan puan kena baca. Jadi tuan-tuan boleh bacalah, boleh baca 3 ayat utama. Tuan-tuan nak tambah ayatul syifa, 6 ayat syifa, silakan tambah 6 ayat syifa. Tuan-tuan nak tambah al-muawwizat ataupun 3 kul, tuan-tuan boleh tambah, tidak ada masalah. Itu hanya tambahan saja, tuan-tuan boleh buat. Okey. Nampak tuan-tuan, 3 bahan utama ni saja saya gunakan. Okey, kaedah dia tuan-tuan. Lesung ni tadi. Saya buat bersarung tangan lah tuan-tuan. Bersarung tangan biasa saya buat. Sebab kadang-kadang yang datang buat rawatan tu adalah perempuan. Perempuan, kalau dia ada suami, saya akan suruh suami dia yang gosokkan. Saya akan suruh suami dia yang buat tuan-tuan. Okey. Tuan siapa ni? Sani Sahuri. Sani Sahuri Bardi. Boleh terangkan bagaimana seseorang ada badi? Yang berkaitan dengan tanda-tanda badi, saya dah terangkan semalam puan. Puan tengok saya punya video, puan ketuan ni, tak tahulah. Nanti cuba tengok saya punya video yang semalam, rakaman yang semalam. Cuba tengok yang semalam punya, saya dah ada ceritakan tanda-tanda badi. Dan sepintas lalulah sebelum kita buat, dah ada orang tanya tuan, sepintas lalu. Okey, bagi yang orang yang ada badi, tanda utama dia tuan. Yang pertama sekali, bila dia nak tidur, dia nampak muka mayat. Bila nak pejam mata, dia nampak muka mayat, muka si mati, muka orang mati. Seolah macam nak datang kepada dia ataupun seolah nak terkam kepada dia. Muka orang mati atau muka mayat lah tuan-tuan. Yang kedua, tanda yang paling mudah lagi untuk kita tengok, di dalam perut dia, perut orang yang kena badi mayat tuan, perut dia tak selesa dan perut dia sentiasa macam ada benda bergerak ataupun bergegar. Dia kadang-kadang ada perut kan, bahagian perut saja macam vibrate dalam perut dia. Kalau tidak ada vibrate, biasanya dia rasa ada macam benda bergerak dalam perut. Begitu juga orang terkena badi mayat ni, dia akan mula kemurungan. Dia akan mula kemurungan ataupun tak nak bercakap dengan orang, tak nak bergaul dengan orang. Dan kalau suka ngurung diri lah, suka ngurung diri. Dia tak semua kan, yang kemurungan ni tak semua. Tetapi kalau yang berkaitan dengan berkaitan nak tidur, nampak muka mayat tadi tu, itu semua. Badi dia ada tanda-tanda itu. Dan begitu juga orang yang ada badi mayat dan terkena dengan penyakit badi mayat ni, biasanya waktu pagi matahari naik dia mengantuk, sangat mengantuk. Begitu juga waktu petang matahari jatuh pun dia sangat mengantuk juga. Okey, jadi tuan-tuan, ni saya ketuk mungkin bergegar sedikit lah lagi tuan-tuan. Okey, yang pertama pastikan kita punya ni bersih lah. Kita punya bekas, kita punya lesung ni bagi bersih. Tuan-tuan ni macam ni tak ada apa tuan-tuan, bersih. Saya tunjuk tuan-tuan supaya tuan-tuan nampak betul. Oh, tak ada apa-apa. Tak ada benda apa tuan-tuan dalam ni. Kosong saja. Okay, tuan-tuan. Pastikan bersih lah. Atau kalau basah ataupun ada cili tuan-tuan. Okey. Yang pastinya, yang pertama sekali, apa yang perlu kita buat ialah kita jampi dulu tadi. Jampi kontot. Kita baca Fatihah, Kursi, selawat paling kurang.
boleh ditambah dengan Al-Mu'awwizat 3 kul, dan boleh juga tambah kalau tuan-tuan tahu 6 ayat syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasarah. Tu baru satu, ada 5 lagi. Tuan-tuan boleh tambah kalau tuan-tuan tahulah tu tuan-tuan. Tak tahu baca Fatihah, ayat kursi, selawat saja tuan-tuan. Paling mudah. Okey, pertama sekali kita nak pecahkan bawang ni, nak pecahkan bawang putih. Dan pecahkan bawang putih ni tak perlu hancur, hanya pecahkan di bibir lesung ni saja tuan-tuan, ketuk. Kita akan dapat yang dah pecah, tuan-tuan. Sedikit je pecahkan. Okey, ni dah pecah tuan-tuan. Dia dah pecah. Nampak? Dia dah pecah tuan-tuan. Okey. Kalau nak masak sekali ketuk je lah tuan-tuan. Okey. Masukkan. Bila dah pecahkan, masuk je dalam lesung tuan-tuan. Letak je dalam lesung tu. Okey. Kelima-limanya telah dipecahkan. Kelima-limanya telah dipecahkan. 5 ulas saja tuan-tuan. 5 ulas saja telah dipecahkan. Okey. Next, apa yang perlu kita buat selepas kita pecahkan? Kita ambil bawang putih yang pertama ni tadi tuan-tuan. Gosok. Ambil bawang putih yang pertama ni, buka sedikit begini tuan-tuan. Buka sedikit. Gosok di atas kuku hujung jari. Atas kuku hujung jari bermula sebelah kanan. Ibu jari sebelah kanan. Mula yang sini dulu tuan-tuan. Contoh. Saya buat contoh satu. Kalau luka memang pedih sedikit tuan-tuan. Okey ni. Gosok atas kuku dan hujung jari. Khalas. Dah cukup. 1. 2. Jari telunjuk. Jari tengah atau jari hantu. Jari manis. Mulakan sebelah kanan dulu. Kemudian jari kelingking. Dah guna, letak bawah. Dah guna, letak luar. Habis ke 5 jari. Ni tuan-tuan tengok ni tuan-tuan. Tengoklah ni. Dia berminyak hujung, nampak? Dia ada getah dia. Tuan-tuan, getah dia. Okey. Sebelah kanan dulu. Kemudian, bukan sebelah kanan orang merawat tuan-tuan. Sebelah kanan pesakit. Ni saya tunjuk contoh. Sebelah kanan pesakit. Okey. Kemudian tangan sebelah kiri. Ataupun jari sebelah kiri. Tuan-tuan boleh buka ni. Sama juga kaedah dia. Gosok. Gosok. Ini saya buat laju sikit lah tuan-tuan. Okey. Habis. Ke 5 jari sebelah kiri. Dah guna tak tepi. Ambil ulas yang ketiga. Ulas yang ketiga ni tuan-tuan, tuan-tuan kena buat untuk kaki. Takkan saya nak angkat kaki atas meja. Jadi saya tak akan letaklah kaki atas meja. Buat benda yang sama macam kita buat di jari tangan. Sebelah kanan, sebelah kiri. Sama juga di kaki kanan, kaki kiri. Mulakan dengan kaki kanan, atas kuku, hujung jari, gosok. Macam kita gosokkan jari ni juga tuan-tuan. Sama. Bila dah habis kanan, buat kiri pula. Dah habis kiri tuan-tuan, ada lebih satu dalam ni. Okey, yang lebih satu dalam ni tuan-tuan, tak perlu buat apa-apa. Kita cuma buat syarat. Buat syarat nak ambil ganjil saja tuan-tuan. Ambil 5. Okey, campurkan. Kanan, tangan kanan, hujung jari atas kuku sebelah kanan, hujung jari atas kuku sebelah kiri, kaki kanan, hujung jari atas kuku, kaki kiri atas kuku, hujung jari. Benda yang sama kita ulang tuan-tuan. Dan yang kelimanya, just letak saja. Tak perlu buat apa-apa tuan-tuan. Kemudian kita ambilkan air. Biasanya saya akan letakkan ni. Saya akan letak begini. Tuan-tuan letak gini boleh. Nak lepas, nak pegang pun boleh. Biasanya saya pegang, takut jatuh tuan-tuan. Saya akan pegang. Tak nak pegang pun tak apa. Tak nak letak pun boleh tuan-tuan. Dia kalau letak ni nampaklah gimmick ni sedikit tuan-tuan. Nampak gimmick sedikit. Dia tidak ada apa pun. Okey, waktu tuan ni baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Okey, selesai. Sekarang apa yang pesakit perlu buat tadi tuan-tuan? Apa yang pesakit perlu buat? Okey, pesakit perlu buat ialah dengan kaedah dia angkat. Okey, saya akan tunjukkan.
bagi tuan-tuan nampak ya. Okey. Bila dah siap dibuat tadi tuan-tuan, angkat lesung, baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minum. Dilesung. Suruh pesakit minum dilesung tuan-tuan. Bibir pesakit kena bibir lesung tuan-tuan. Ini kaedah dia. Minum sampai habis lah tuan-tuan. Ni saya minum dah 2-3 teguk je tuan-tuan. Saya nak buat contoh kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh nampak macam mana saya tunjuk di dalam TV pun. Saya tak tunjuk real beginilah tuan-tuan. Tak tunjuk secara detail. Yang ni saya tunjuk betul-betul detail tuan-tuan. Okey. Ini antara rawatan badi mayat yang tuan-tuan dan perempuan boleh buat sendiri tuan-tuan. Boleh buat sendiri. Cuma kena tahu simptom dia dulu. Simptom seperti yang saya dah bagi tahu, yang saya maklumkan pada tuan-tuan, simptom dia. Yang penting kita mesti tahu simptom. Bila tahu simptom, betul ada simptom dia, baru buat. Kalau tidak ada simptom badi, jangan suka-suka buat tuan-tuan. Jangan suka-suka buat. Siapa ngajar suruh buat? Tak tuan-tuan. Ada penyakit tu, baru kita buat ubat. Tak ada penyakit, jangan duk buat tuan-tuan. Tak ada penyakit, jangan duk buat. Okey, inilah antara rawatan badi yang saya selalu buat selama hari ni tuan-tuan. Okey, kemudian lebihan ni tadi tuan-tuan, yang dah kita gunakan ni tadi, bawang putih kita dah guna tadi tuan-tuan, bagi kepada pesakit. Bagi pesakit bawa balik, nanti tuan-tuan suruh dia tanam. Masukkan tisu ke dalam plastik, ikutlah tuan-tuan, dan suruh dia tanam. Gali sedikit tanah. Dalam pasu pun tak apa tuan-tuan. Dalam pasu pun boleh. Gali sedikit, kemudian tanam. Niatlah, ya Allah ya Tuhanku, aku tanam penyakit aku sekali. Kalau suami dia buat, ya Allah Tuhanku, aku tanam penyakit isteri aku sekali. Kalau isteri yang buat untuk suami, ya Allah, aku tanam penyakit suami aku sekali, ya Allah. Niat tuan-tuan, niat pada Allah. Ya Allah, aku tanam penyakit suami aku. Ya Allah, aku tak pernah saya tanam tuan-tuan. Saya tak pernah tanam. Maknanya kalau pesakit, saya akan suruh bawa balik. Ikut dia lah. Jangan buang mata-mata tuan-tuan. Jangan buang mata-mata. Tuan-tuan tanam. Tanam. Syarat dia tanam. Itu salah satu lah tuan-tuan. Salah satu syarat. Syarat untuk buat kaedah rawatan badi mayat tuan-tuan. Okey? Okey. Itu antaranya lah. Saya harap tuan-tuan dan puan, perkongsian ini boleh memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan. Kongsilah dengan kawan-kawan yang lain. Kongsilah, share lah. Dan saya ijazahkan kaedah rawatan ini kepada tuan-tuan dan puan. Buatlah. Tapi pastikan dulu. Pastikan betul-betul orang tu kena badi mayat. Jangan kita buat, kita tak tahu apa-apa. Kita akan tengok macam badi mayat. Macam tak mau tuan-tuan. Mesti confirm betul-betul. Tengok balik tanda-tanda badi mayat tuan-tuan. Tengok balik. Bukan berpandukan pada saya saja. Tuan-tuan boleh tengok, boleh Google. Boleh tengok tanda-tanda badi mayat yang pusat-pusat rawatan yang lain pun. Rawatan dia, tengok tanda-tanda dia. Dia cerita tanda-tanda. Okey, ada tanda-tanda dia tu tuan-tuan. Termasuk tanda-tanda yang saya bagi tahu. Termasuk tanda-tanda yang saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan. Boleh buat dengan kaedah rawatan ni. Yang penting ada tanda-tanda dia. Okey tuan-tuan, cukup setakat itu pada malam ini. Terima kasih kerana menonton saya pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pagi besok dan pada malam besok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. ونفس بعددك كل